Okey. Okey. Baik, selamat pagi kepada Encik Rozaini Ijon. Hari ini kami akan membentangkan tentang projek banding toko antara next slide please. Itu merupakan isi kandungan. Okey, latar belakang toko-toko. Next. Okey. Latar belakang toko pertama ialah Stephen Paul Jobs atau lebih dikenali sebagai Steve Jobs yang lahir pada 24 Februari 1955 dan meninggal dunia pada 5 Oktober 2011. Stephen Paul Jobs telah menyukai kelab penjelajah di sekolah menengah beliau dan pada waktu itu merupakan pertama kali beliau melihat komputer di Hewlett Packard atau lebih dikenali sebagai HP. Beliau juga pernah bekerja sambilan di HP dan bertemu dengan Steve Wozniak. Dan sejarah pendidikan beliau pula, beliau pernah mendaftar di Reed College di Portland, Oregon, tetapi menarik diri selepas 6 bulan pengajian. Latar belakang kerjaya awal beliau ialah beliau pernah bekerja di Atari sebagai pencipta permainan video pada tahun 1974 dan telah mengasaskan Apple Computer bersama Steve Wozniak pada tahun 1976. Wozniak merupakan mereka bentuk komputer dan manakala Jobs mengendalikan pemasaran semasa mereka mengasaskan Apple Computer pada tahun 1976. Apple pertama iaitu produk mereka telah berjaya dan mereka telah menghasilkan produk yang baru iaitu Apple kedua yang lebih berjaya pada tahun 1979. Lalu Apple telah menjadi sebuah syarikat dagangan awam pada tahun 1980. Namun pada tahun 1985 konflik dalaman telah berlaku dan Jobs telah meninggalkan Apple lalu memulakan syarikatnya sendiri iaitu NeXT. Komputer pertama NeXT, syarikat NeXT telah diperkenalkan pada tahun 1988 dengan harga yang tinggi yang menyebabkan pemasaran beliau gagal. Oleh itu, Apple telah mengambil alih syarikat NeXT pada tahun 1996 dan kemudiannya Stephen Paul Jobs memasuki kembali, maaf tidak terletak dalam slide tetapi Stephen Paul Jobs telah kembali ke Apple dan menjadi CEO pada tahun 1997. Next. Okay. Toko yang seterusnya ialah Timothy Donald Cook atau lebih dikenali sebagai Tim Cook yang lahir pada 1 November 1960. Berikut merupakan latar belakang pendidikan beliau. Beliau telah menerima ijazah sarjana muda dalam kejuruteraan industri pada tahun 1982 dan juga sarjana pentadbiran penyetaan dari Duke University School of Business pada tahun 1988. Beliau memulakan kerjayanya di syarikat IBM dan menjadi pengarah pemenuhan Amerika Utara. Beliau juga pernah menjadi ketua operasi bahagian penjual semula di Intelligent Electronics pada tahun 1994 dan beliau juga pernah menjadi naib presiden bahan korporat di Compaq Computer Corporation pada tahun 1997 selama 6 bulan. Lalu beliau menyertai syarikat Apple pada awal 1998 ketika syarikat Apple tersebut bergelut dengan berbagai masalah. Dan setelah beberapa waktu beliau menyertai syarikat Apple, beliau telah dinaikkan jabatan ke jabatan naib presiden dan seterusnya menjadi CEO kepada syarikat Apple pada 24 Ogos 2011 setelah Steve Jobs meninggal dunia. Sekian latar belakang berkaitan dengan toko yang telah kami pilih. Seterusnya. So sekarang bahagian kedua kami akan bincangkan sebab justifikasi pemilihan tokoh-tokoh. So justifikasi utama menyokong pemilihan Steve Jobs dengan Tim Cook merupakan tokoh-tokoh dibandingkan dalam projek ini adalah mereka memainkan peranan penting dalam menghasilkan produk-produk elektronik yang revolusioner yang mengubahkan industri keseluruhan dan menawan hati jutaan orang di seluruh dunia. Walau bagaimanapun, Steve Jobs dan Tim Cook telah mengamalkan falsafah dan cara yang berbeza terhadap pemikiran inovasi, pendekatan pimpinan dan kesumbangan kepada masyarakat. Pertama sekali, Steve Jobs telah dikenali dengan falsafah berfikiran secara berbeza iaitu beliau menekankan kepentingan mencabar status quo dan mendorong batasan. Beliau mengamalkan falsafah estetika yang ketat dalam reka bentuk produk Apple, memberi penekanan kepada reka bentuk dan pengalaman pengguna dengan penuh estetika. Contohnya, beliau mengutamakan reka bentuk produk yang elegan dan bersih kerana beliau mempercayai bahawa kecantikan dan kepraktisan adalah nilai yang penting dalam kehidupan manusia. Oleh itu, setiap produk Apple telah direka dengan teliti untuk mencapai kesempurnaan visual. Next. Dan selain itu,
Fokus Tim Cook adalah lebih kepada kelestarian produk, tanggungjawab dengan tanggungjawab sosial. Beliau percaya bahawa inovasi pada produk-produk yang digital tidak hanya terhad kepada keuntungan kewangan tetapi juga melayani tujuan yang lebih luas. Contohnya, beliau berjaya mempengaruhi budaya dan kehidupan harian dengan produk-produknya. Sebagai contoh, iPhone telah menggunakan komunikasi dan akses kepada isu-isu terkini, dan produk Apple seperti iPad telah digunakan oleh masyarakat untuk bekerja atau belajar. Dan ini menjadikan teknologi boleh semua orang dalam era digital ini. Dan di samping itu, kedua-dua tokoh ini telah membawa kesinambungan kepimpinan yang berjaya di Apple. Steve Jobs merupakan pengasas memberi asas yang kukuh kepada Apple melalui penciptaan produk-produk ikoniknya seperti Macintosh, iPhone, iPad, iPod dan sebagainya. Manakala selepas kematian Steve Jobs, Tim Cook membawa Apple ke arus utama yang stabil. Hal ini demikian menunjukkan bagaimana pemikiran dan gaya kepimpinan dapat diintegrasi dan diteruskan dengan kejayaan. Okay, seterusnya adalah tentang pengaruh pemikiran tokoh dalam pembentukan pemikiran individu dan masyarakat. Okay, pertama sekali kita akan explain apa pengaruh pemikiran Steve Jobs. So yang pertama sekali, Steve Jobs mementingkan bahawa reka bentuk adalah kunci. So untuk Jobs, reka bentuk bukan sahaja tentang estetika tetapi juga tentang fungsi, pengalaman pengguna dan juga kecekapan. Oleh itu, kecekapan semasa membuat sesuatu dapat ditingkatkan jika apabila masyarakat kini membuat sesuatu tidak hanya fokus kepada estetika tetapi juga tentang fungsi produk tersebut. Selain itu, Steve Jobs juga mementingkan nilai ketabahan. So Steve Jobs selalu mementingkan bahawa kegagalan boleh membawa kepada kejayaan. So sepanjang kejayaannya, Jobs menghadapi banyak halangan di mana beliau pernah dipecat daripada syarikat sendiri iaitu Apple kerana pelancaran produk yang tidak berjaya. Walau bagaimanapun, beliau tidak memutus asa dan terus bangkit dan berjaya. Oleh itu, pemikiran ini harus dicontohi oleh masyarakat kini supaya tidak mudah putus asa apabila menghadapi kegagalan. Seterusnya, Steve Jobs selalu merendahkan diri dan bertolak ansur. So Steve Jobs berpendapat bahawa EQ yang tinggi sangat penting. So EQ yang tinggi menyebabkan Steve Jobs terbuka kepada maklum balas bagi pertumbuhan harapannya. Oleh itu, masyarakat kini boleh mempelajari supaya tidak tersinggung dengan kritikan dan cuba untuk belajar dari kesilapan. Seterusnya, Steve Jobs memfokuskan pada hanya beberapa perkara tetapi melakukannya dengan sangat baik. Pemikiran ini membolehkan Apple menghasilkan produk yang inovatif dan sangat berfungsi. Begitu pentinglah untuk hanya memberi fokus pada keuntungan kepada hanya sesuatu atau beberapa perkara untuk mendapat keputusan dan hasil yang berkualiti yang dicapai. Dan akhir sekali, Jobs percaya kepada kesederhanaan adalah yang baik. Beliau selalu menggunakan masalah yang kompleks dan memecahkan masalah itu kepada bahagian yang lebih kecil dan lebih halus. Contohnya, apabila sebuah pasukan menghadapi projek besar yang menambah bisnis seperti projek jangkang komputer, mereka boleh mencontohi pemikiran Jobs dengan membahagiakan projek tersebut kepada beberapa proses kecil yang berbeza diurus seperti tahap pinjaman, perancangan, latihan dan perangkat. Saya akan jelaskan bahawa pemikiran tokoh masyarakat dan individu yang pertama prihatin sebab merupakan seorang yang tidak ada perjanjiannya. Sesuatu ini boleh diamalkan dan dicontohi oleh semua niaga di dunia untuk membolehkan pekerja mereka berada dalam suasana yang stres semasa bekerja. Selain itu juga menggunakan jasa sama dan menggunakan kata supaya semua pekerja boleh menggunakan perkataan diri dan komunikasi antara rekan kerja untuk menghasilkan produk yang terbaik. Ikut juga merupakan seorang yang mementingkan dan menjamin hubungan diplomatik dengan saing-saing ini. Tiap percaya bahwa pesaing bukan hanya untuk pesaing saja, tapi boleh bekerja sama untuk sama-sama memajukan industri kita. Selain itu juga mengadakan pemikiran rasional dan menggunakan data dan statistik untuk membuktikan kekuatan produk diri. Dan pikiran rasional ini boleh dicontohi oleh setiap anggota masyarakat supaya sentiasa berpikiran rasional apabila melakukan sesuatu decision. Dan akhir sekali itu merupakan seorang bertanggung jawab terhadap pelanggannya dan menjaga privasi mereka. Seterusnya kita akan membincangkan terhadap perbandingan pemikiran antara kedua tokoh ini. Untuk yang pertama, perbezaan mereka dari segi sikap menghadapi pesaing
Untuk Steve Jobs, beliau merupakan seorang yang berterus terang dan lebih agresif. Steve Jobs akan berani mengkritik produk-produk pesaing-pesaingnya. Dan manakala untuk Tim Cook lebih tenang, Tim Cook lebih kurang agresif, dan beliau mementingkan kerjasama antara syarikat dan mempertahankan warisan inovasi. Seterusnya, kita boleh melihat perbezaan antara dua tokoh ini dari segi pembentangan produk. Steve Jobs suka pembentangan yang lebih dramatik dan untuk menarik minat para penonton, dan beliau juga bijak memanipulasikan ada suara intonasi sendiri untuk menarik minat semua orang. Manakala untuk Tim Cook, beliau merupakan seorang yang lebih profesional dan lebih formal, dan beliau juga berfikir rasional dan menggunakan data dan statistik untuk membuat pembentangannya. Di samping itu, saya akan menjelaskan perbandingan dari segi pengurusan syarikat Apple. Steve Jobs mempunyai visinya yang revolusi. Beliau juga sangat berani dalam menciptakan produk-produk yang menentukan era moden. Manakala Tim Cook mempertahankan warisan inovasi dan beliau lebih terfokus pada operasi dan strategi perniagaan yang efisiensi. Tim Cook juga dikenalikan dalam komitmen Apple terhadap tanggungjawab sosial dan alam sekitar. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang tokoh yang lebih benar berdasarkan falsafah, iaitu Steve Jobs. So, poin yang pertama ialah Steve Jobs merupakan seorang yang bersifat berpandang jauh dan berkaitan dengan falsafah heuristik. Pada waktu Steve Jobs yang kecil, beliau pernah membaca satu rencana tentang The Secret of Little Blue Box. Melalui rencana itu, Steve Jobs mendapati bahawa pengembang pernah mencuba menstimulasikan gelombang bunyi istimewa yang ada dalam rangkaian telefon untuk tujuannya menelefon kepada sesiapa secara percuma. Selepas mengetahui fakta ini, dia tidak mengabaikan kesempatan ini, tetapi mencari kesempatan perniagaan melalui rencana ini. Selepas itu, Steve Jobs berjaya menghasilkan 100 buah Little Blue Box. Walaupun dalam progres itu, mereka menghadapi banyak halangan dalam mencipta Little Blue Box itu, tetapi akhirnya mereka berjaya menjualkan Little Blue Box. Okey, selain itu, untuk poin yang kedua, iaitu Steve Jobs berfalsafah teknologi untuk mencipta produk. Apple bagi memberi semangat kepada pembangunan teknologi terkini. Okey, pemikiran Steve Jobs melalui petikan ini, iaitu innovation distinguish between a leader and a follower. So, melalui petikan ini kita boleh mendapati bahawa Steve Jobs merupakan seorang yang mencipta teknologi baharu untuk kebajikan manusia. Beliau bukan juga sahaja ada pemikiran yang baik dalam mempromosikan dan memasarkan produk Apple-nya, bahkan juga bisa dalam mencipta produk teknologi yang boleh mengembangkan kepada manusia. Contohnya, dia berjaya mencipta telefon bimbit yang berfungsi secara touchscreen, yang memang memberi pembangunan teknologi pada masa yang terkini. Okay, untuk poin yang terakhir, iaitu elemen etika yang ada dalam falsafah dalam kehidupan praktikal, dan beliau memang seorang yang tabah dalam membuat sesuatu yang berminat. Steve Jobs merupakan seorang yang mempunyai banyak personaliti yang baik dan boleh menjadikan panduan untuk kehidupan manusia. Beliau pernah bercakap, the only way to do great work is to love what you do. So, walaupun Steve Jobs mendapati bahawa beliau menjangkiti penyakit parah, iaitu kanser pankreas, beliau masih kekal dan tabah mencapai kejayaan dalam memasarkan iPhone pada tahun 2007, dan juga memperkenalkan App Store kepada pasaran pada tahun 2008, dan juga memasarkan iPad pada tahun 2010, dan juga menjadikan Apple sebagai syarikat yang bernilai tertinggi dan terbaik di global ini. Kerana dalam bidang mencipta teknologi merupakan minat Steve Jobs dia. Okey, yang itu daripada saya. Thank you. Kesimpulannya, dapat dilihat bahawa falsafah memegang peranan yang amat penting dalam pengurusan dan pembangunan untuk memajukan sebuah syarikat. Melalui proses perbandingan antara dua tokoh ini, dua tokoh ini terbukti bahawa berjaya mengendalikan syarikat masing-masing dengan cemerlang walaupun mereka mengamalkan falsafah yang berbeza. Selain itu, kedua-dua tokoh ini mendedahkan nilai-nilai murni yang boleh dijadikan telatan dan dicontohi oleh masyarakat. Antara nilai yang diwakili oleh Steve Jobs adalah ketekunan dan tidak berputus asa ketika menghadapi kegagalan dan kesukaran. Manakala terhadap Tim Cook, kerjasama merupakan sesuatu nilai yang penting untuk mempererat hubungan dengan pekerja. Akhir kata, walaupun setiap individu berpegang kepada falsafah yang berbeza, pentingnya adalah bagaimana cara mereka mengaplikasikan falsafah yang dipegang oleh seseorang individu tersebut. Sama ada caranya dapat mendatangkan kebaikan kepada diri sendiri dan masyarakat atau sebaliknya. Justeru, kesinambungan dan integrasi antara falsafah dan tindakan adalah kunci untuk mencapai kejayaan dalam perniagaan dan kehidupan. Sekian, terima kasih.